الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Yang saya kasihi sidang muslimin muslimat jemaah masjid sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa kita panjatkan kesyukuran kepadanya sebagai tanda kehambaan kita dan kelemahan diri kita sebagai manusia biasa. Alhamdulillah juga kita berada dalam bulan yang mulia, iaitu bulan Syawal, yang menjadi bulan kita katakan sebagai satu bulan yang penuh dengan kemeriahan setelah mana kita menyelesaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan dan kita menyambut pada awal Syawal, iaitu Aidil Fitri. Ibarat kita boleh katakan Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Dua hari raya ini merupakan satu tasliyah ataupun satu bentuk hiburan bagi hati kita supaya merasa keceriaan, rasa gembira. Setelah mana kita dapat bertemu dengan sanak saudara, jiran-jiran dan sebagainya, kawan-kawan yang lama-lama tak jumpa, Allah memberi kegembiraan itu dalam bentuk hari raya. Yang mana hari raya itu bila kita melalui dia dengan sempurna, dengan benar dan betul, ia akan menjadi satu ibadah bagi kita. Tetapi kalau kita melalui Aidil Fitri seolah-olah kita meninggalkan syariat Islam, sebagai contoh kita melakukan pendedahan aurat, makan minum yang melampau sehingga pembaziran berlaku, sentuh menyentuh di antara mahram bukan mahram dan sebagainya, maka Aidil Fitri tidak menjadi barakah bagi kita, malahan ia menjadi beban dosa bagi kita. Jadi insya-Allah pada malam ni saya tidak nak lagi untuk mula kitab yang kita kita plan, yang kita dah setkan sepanjang hari Rabu malam Khamis. Mungkin malam ni saya ambil sikit kita bincang lebih kurang berkaitan dengan beberapa perkara yang patut dan tidak patut kita lakukan dalam Syawal. Jadi insya-Allah Tuan Haji, kalau boleh kita bincang lebih kurang dulu. Minggu depan kita mula kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi agama Islam satu agama yang istimewa, yang bukan hanya ada proses ataupun ada atur cara untuk beramal ibadah saja, tetapi Islam satu agama yang memberi kita satu kelonggaran, iaitu untuk kita bergembira pada hari raya. Kalau kita ikut satu-satu kursus sekalipun, contohnya kita ikut satu program dah 3 hari 3 malam ataupun 1 hari, dia akan ada 1 jam atau 2 jam untuk berehat, makan-makan dan sebagainya. Begitulah juga kehidupan kita dengan Islam yang kita anuti ini. Ada masa-masa Allah Subhanahu Wa Taala beri kita rasa gembira dengan sambutan hari raya ini, yang insya-Allah kalau kita melakukannya dengan betul, ia menjadi ibadah bagi kita. Tetapi persoalannya mungkin kita tanya dan kita pun terlintas, benarkah Aidil Fitri itu boleh disambut daripada
awal bulan 1 Syawal sehingga 29 atau 30 Syawal. Sedangkan yang kita tahu Aidil Fitri ini hanya sambutan 1 hari saja. Di sini ulama berbeza pandangan. Setengah ulama menyatakan bahawasanya kalau kita buat makan, bagi orang makan dalam bulan Syawal, bulan yang mulia, maka kita tetap mendapat pahala. Sebagaimana yang kita dengar setiap pagi Jumaat, kita baca surah Ad-Dahri ataupun surah Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Maknanya kalau kita beri makan kepada anak-anak yatim, orang fakir miskin, maka kita tetap akan mendapat pahala, lebih-lebih lagi pada bulan Syawal. Cuma kita nak isytihar bahasanya saya buat rumah terbuka Aidil Fitri. Itu mungkin kalau orang yang detail tentang isu tu dia bahaskan sikit lah. Mungkin ada timbul permasalahan sikit. Tapi kalau kita niat atas nak beri makan, insya-Allah boleh pahala. Sebab itulah orang yang bagi makan kepada orang yang hadir ke rumah dia dan juga orang yang hadir makan, sebenarnya mereka melalui satu proses, kedua-duanya mendapat pahala. Yang hadir bila diundang satu-satu majlis rumah terbuka, bila dia sampai dia makan, dia doa kepada tuan rumah, dapat pahala. Sebab tu Nabi anjurkan kita doa, Allahumma at'im man at'imana waski man saqana. Ya Allah, beri makanlah kepada orang yang bagi kami makan, dan beri minumlah kepada orang yang memberi kami minum. Cukup. Kalau kita rasa macam berat je doa itu dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu pun tak apa, insya-Allah boleh pahala. Makan minum kita menjadi ibadah. Jadi comel orang kata. Tidak sia-sia kita pergi untuk orang kata kenyai ke perut saja. Tak, kita pergi boleh pahala. Selain daripada itu, memenuhi undangan, sama ada rumah terbuka Aidil Fitri, undangan ke majlis perkahwinan, undangan sebarang majlis yang mana bila seorang tu ajak kita, Nabi kata iza du'iya ahadukum al-walimah falyatiha. Bila mana seseorang itu mengundang kita ke satu-satu majlis, falyatiha, datanglah, Nabi kata. Kena pergi. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata sekiranya satu kampung tu tak pergi tepat hak undangan ni, jemputan ni, hukum dia fardu kifayah. Mana seorang kena pergi, wakil kampung. Kalau seorang tak pergi, habis seperti kampung tanggung dosa. Begitu juga kita kena faham satu perkara lagi. Bila mana kita puasa 6, yang kita kata puasa 6 hari dalam bulan Syawal, kita tahu kelebihan dia. Seumpama puasa setahun, selepas mana Ramadan 30 hari ke 29 hari, moga baru ni kena berapa hari? 28 hari dah. Kena scam berlaku dah baru ni dah. Raya awal hari. Dia tidak kena scam. 3-4 hari sebelum tarikh nak raya tu orang tahu berlaku dah. Cuma benda ni kuasa atas pemimpin, penguasa kita, pemerintah. Mana kalau baru ni dia tak saing pun, memang gaya 30 jugalah kitanya. Kalau hak ni dengar molek orang doyak, dia pun saing. 28 hari, 20 hari ke 29 boleh dah. Lagi pun memang tak nampak dah. Hak bulan tu terkelar 27, 28 nak timbul anak bulan dah. Jadi segi logiknya, betul lah hak baru ni. Lepas kita pun gaduh habis. Pergi perambak di apa ni, supermarket lah nak beli dah. Tapi tak apalah, waktu kita nak buat lah ke mana. Kita masing-masing nak meraih dengan cara kita. Jadi apa ni, Allahumma salli ala. Tadi nak kait ke apa tu, hamba tak ingat lah. Baiklah, dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala dia cipta agama Islam ni, sebenarnya dia sudah ada satu perkara ataupun satu package yang komplit dalam Islam, yang kita sebut Islam ni sebagai satu ajaran yang ataupun agama yang syumul, kolektif. Satu agama yang cukup package. Bukan hanya dalam bab ibadah, semua bab ekonomi, bab politik, semua ada dalam Islam. Cuma kita lihat sekarang Islam tu hanya diambil pada sebahagian perkara-perkara tertentu. Itu tak kena.
Sepatutnya Islam itu diuruskan, digunakan, boleh diguna pakai daripada segala bentuk, segala perkara yang ada dalam dunia. Jadi antara lain, Islam mengajar kita untuk mengurus masa dan berkomunikasi dalam menunaikan hak dan tanggungjawab. Jadi sini kita kena tengok ahli jemaah, bagaimana Islam ni dia ajar kita supaya bijak kita nak menguruskan masa dan juga komunikasi. Kita nak kecek kira. Maksudnya kalau kata ada jiran kita dia buat rumah terbuka Aidilfitri, katakan, kebiasaan kita pada masa dia jemput tu, kitanya ahli masjid, kita duduk di masjid. Jadi nak uruslah ke mana? Islam ajar kita, dia suruh kita bijak. Bila jiran saat ni nak mari masjid maghrib, saat ni lalu depan rumah dia sekak, dia kata, mari dah makan, kalau rumah terbuka malam ni. Islam ajar kita cara nak jawab lagu mana. Bukan kata Allah dia ni ajak tak faham kita ni ahli masjid, time ni dia ajak kita molek dia. Tidak lagu tu. Islam tak ajar cara jawab lagu tu. Sebab Islam agama yang penuh rahmat. Mungkin kita boleh jawab, kita kata, comel benar tu, hamba pun tak makan lagi. Tapi lepas isyak lah hamba nak persa dulu, nak pergi masjid semaya ke apa semua. Jadi bila kita jawab cara lagu tu, cara Islam ajar ni, orang tu pun jadi tenang, boleh terima. Dan lagi satu perkara lagi, kalau orang nak undang kita tu, kalau dia bijaksana, dia tahu nak urus masa. Mungkin dia kata lepas isyak dah mari, kita cek dia makan ke apa semua, anak-anak belakang. Tak nanti lepas maghrib. Jadi kita tengok sekarang ni, antara dua perkara, undangan ke sesuatu majlis, sama ada rumah terbuka dengan majlis ilmu ataupun kita nak melakukan amal ibadah harian kita di masjid, mana hak lebih? Cuba kita tengok. Ahli jemaah sekalian, satu hadis Rasulullah SAW nyatakan bahawasanya, man ghada ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatahu. Ni Nabi nak royak ni kelebihan orang hak mai masjid ni. Hak saat ni kena undangnya dia mai sini dulu, dia mai masjid dulu. Barang siapa yang pergi ke masjid tidaklah diinginkannya, maknanya dia pergi ke masjid dalam hati perut dia nak sokara ya, apa dia? Untuk mempelajari kebaikan. Maknanya dia mai masjid nak belajar benda baik, atau untuk mengajar kebaikan, maknanya dia boleh mengajar orang di masjid, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan haji dengan sempurna. Pahala hak dua jenis orang ni Nabi kata supaya buat haji sempurna. Besar tu kalau kita nilai balik. Maknanya mari masjid dulu. Islam ajar mari masjid dulu. Sebab apa? Proses belajar dengan ngajar ni, sebagaimana dalam hadis ni kata dia mari nak ngaji, sore lagi mari nak ngajar. Dia bukan kata satu proses rasmi supaya hamba duduk depan aja tuan-tuan semua. Tak nanti lagu tu. Tidak semestinya gitu. Tuan-puan mari, ahli jemaah mari duduk tepi dinding, duduk kecek dua orang, duduk kecek kira dia. Dia kata, sore tu kata, mari hamba dengar tu ustaz tu kata semaya ni lagu ni kalau buat gini batal, kalau gini sah. Hak saya hak dengar ni pun dia boleh sah ilmu. Itu berlaku dah proses belajar dengan mengajar. Jadi dia pun tergolong dalam orang yang boleh kelebihan seumpama ganjaran dia pahala haji dengan sempurna. Walaupun dia kecek tu seminit boleh dah. Sebab tu Islam larang kita, tegah kita kecek urusan dunia atas masjid. Urusan dunia maknanya nak mengopak ke orang, kata buruk, duk fitnah, Islam lagi. Tapi kalau kecek benda atas dasar ilmu, Islam anjurkan. Nabi pun suka. Kita kecek dengan saing kita, tak nanti ilmu akhirat, ilmu dunia boleh atas masjid, tak ada masalah. Kita bayak ke dia, kalau kita nak tanam pokok, pakai baju gua ni molek, kita kata ke dia, dia berkata, kau baca ni beli mana ke apa, boleh kecek atas masjid. Manfaat dunia dia boleh pahala kita.
Besar tu benda ni, kita tak perasan. Dan pahala haji secara sempurna ni dalam satu hadis lain ada Nabi royak juga. Jadi kalau kita tak ada duit nak pergi buat haji, kita berasa dah nak simpan duit pun umur 7-80 tak ada juga. Kita kena carilah beberapa hadis-hadis yang mana Nabi beri semangat, Nabi telah gazetkan bahawasanya pahala buat kerja ni seumpama pahala haji. Antara lainnya iaitu kalau kita awal subuh pagi bersama dengan imam semaya jemaah, kemudian berzikir wirid, duduk dalam masjid sampai waktu syuruk, habis sekian 20 minit lebih kurang pun kita pun bangun semaya isyraq 2 rakaat. Nabi kata pahala dia seumpama orang melakukan ibadah haji juga. Taman Nabi ulang 2 kali, sempurna lagi sempurna. Tak ada mudah buat lagu tu ya. Tapi ikhtiar kita menabung duit untuk ke Mekah untuk buat ibadah haji tu, tu wajib lah, perlu ikhtiar usaha tu deh. Lama bunyi hadis kata gitu, tak apalah kawin pergi buat haji dah deh. Hak ni Nabi royak jelas ni 2 perbuatan ni, mari masjid belajar dengan ngajar boleh pahala haji, duduk ibadah sampai waktu syuruk buat solat sunat 2 rakaat isyraq, pahala seperti orang buat haji sempurna. Tapi kalau hak pergi kedai kopi mai haji walaupun benar 3-4 papel, hak tu tak naik haji sekalipun tak boleh pahala haji sempurna. Kena faham jelas molek tu. Kemudian kita cerita lagi kelebihan nak pergi masjid ni. Moga kita nak badi dengan majlis undangan ni. Hak besar sekali kalau waktu malam maghrib isyak, waktu gelap subuh katakan. Ada satu hadis Nabi pernah kata basyaril masyaina fi zulmi ilal masajid bin nurit tamah yaumal qiyamah. Kabarkanlah berita gembira kepada mereka hak jalan kaki. Nabi kata masyain, orang jalan kaki mai ke masjid ilal masajid. Orang jalan kaki dalam keadaan gelap mari masjid, dia akan boleh gapo? Nabi kata nurit tamah, cahaya yang sempurna terang dia yaumul qiyamah, pada hari akhirat nanti. Hari akhirat, hari kiamat nanti dia boleh pahala curah. Jelas, nyata cahaya dia. Betapa besar kelebihan kita mai masjid. Jadi sini kita kena bela molek, kena hejah comel, tak sakit hati jiran kita, tak sakit hati anak beranak kita mari masjid dulu. Kecuali kita kata majlis ilmu pun tak ada gapo semua, kita pun nak pergi time celah maghrib isya tu tak apalah, tu tak ada masalah. Atau kita pandai tak pandai, cuma nak yawi jangan tinggal 27 darajah pahala jemaah dan juga pahala duduk dalam majlis ilmu. Hamba pernah royak awal-awal dalam kuliah hamba mula-mula siapa tentang kelebihan orang yang mai majlis ilmu. Huraian mudah secara kesimpulan mana ulai balik bahawasanya kadang-kadang daripada hadis Rasulullah SAW ni, kadang-kadang orang mari duduk dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu, tak semestinya dia tidak tahu. Kadang-kadang dia duduk depan, kita duduk depan, dia duduk bawah pun dia tahu pada kita. Tetapi dia mai ke masjid sebab apa? Dia faham maksud hadis Nabi kata hak nak suruh masuk dalam senarai nama-nama mereka yang mendapat keampunan. Hari jemaah kita duduk dalam majlis ilmu, terutama dalam masjid, dia ada satu malaikat Allah Subhanahu Wa Taala wihija khusus catat nama orang yang ada dalam majlis ilmu. Orang yang berilmu tinggi ni, tahu agama, dia akan duduk dalam majlis-majlis ilmu. Antara mau tengok satu kali iaitu dalam YouTube. Sebelum dia kena tembak ni memang dia lah. Bagus. Syekh Ramadan Al-Buti. Dia selalu hadir di majlis-majlis ilmu sebab rumah dia dekat dengan masjid. Dia tak siwis selai masa dia nak duduk dalam masjid juga. Dia hadir majlis ilmu. Orang yang ngajar tu lebih rendah ilmu banding dia. Dia tu tinggi tapi dia nak duduk juga kerana dia faham daripada hadis tadi. Nak suruh nama dia tersenara juga. Malaikat bagi kepada Allah. Allah berkata, puak-puak ni akui pengampunan dan keberkatan dalam hidup dia. Nak kejar hak tu ya. Ada satu kali tu hamba berceramah di satu tempat. Kita ni kalau duduk depan ni kadang-kadang tak khabar ingat sedap nakir orang. Ketang. Habis tu majlis makan.
Selesai tu ada satu majlis makan ringkah minum apa semua. Jadi kenal lah beberapa orang. Amo terkejut. Situ ada lebih kurang dalam 3-4 orang. Hak seorang tu ngaji di Syria. Hak ni ngaji di Kuwait. Hak ni master daripada Jordan. Amo terkeduh lalu. Tak berani berasa, ya Allah kalau ada silap ke apa tadi amo minta maaf lah. Koyak sungguh. Bila mana kita berdepan orang yang lagi berilmu, memang kita takut. Berasa kita takut. Ini proses ngaji dalam proses dalam majlis ilmu gitu berlaku. Sebagaimana sahabat Nabi dengan Rasulullah SAW lagu itulah. Bila Nabi ada depan, sahabat memang terkedu senyap, tak kata gapo, memang dengar Nabi kata. Sehingga kan dalam satu riwayat hadis, Nabi mari lewat nak semaya Abu Bakar jadi tok imam. Belum Abu Bakar jadi tok imam tu duk soseh nak bagi tolak siapa ni? Nabi tak ada ni. Nabi lewat ni. Tolak-tolaklah Abu Bakar pergi. Lepas tu tengah-tengah Abu Bakar semaya bunyilah soseh orang belakang ni, Nabi siapa? Tengah semaya. Abu Bakar undur. Celah sahabat celah. Nak suruh Nabi ni ke depan. Nabi buat lagu ni. Nabi kata tak apa, tak seundur dengan masuk, tak seundur, kita duduk depan. Selesai semaya Nabi tanya Abu Bakar, apa ya dia mau undur tadinya? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku ni siapalah Abu Quhafah. Dia kata Ibnu Abi Quhafah. Aku ni anak pada Abi Quhafah ni, siapalah sangat nak banding dengan ya Rasulullah. Maknanya nak wiko utama kepada Nabi juga. Suruh Nabi lah mari ke depan, biarlah kita duduk belakang. Tapi dalam majlis ilmu, kalau kita tengok orang yang betul-betul berilmu, dia akan waspada semasa dia bercakap. Begitu juga orang yang dengar majlis ilmu, dia duduk bawah sekalipun, dia akan catat, dia akan tengok betul kau salah kau. Itu proses ngaji, orang kata antara tok guru dengan anak murid baru berkesan. Kemudian kita tengok pula dari segi majlis undangan. Apakah majlis undangan yang dianjurkan oleh jiran kita ke, dianjurkan oleh anak beranak kita ke, dianjurkan oleh saing-saing rapat kita ni, perlu kita hadir ke tak hadir? Sebagaimana riwayat dalam hadis tadi, Nabi kata falyatiha, maka hadirlah. Kena hadir. Kalau kita puasa ni, hadir ke tak? Imam Syafi'i kata, kalau kita tengah puasa ni, pukul 10 pagi dah ni, tiba-tiba dia telefon. Dia mau duduk mana tu? Kau duduk rumah ni. Mari rumah hamba, kita ada buat makan ni, rumah terbuka. Agak-agak lah pukul 10 dah tu deh. Rasa-rasanya kalau mana kita nak pergi ke? Kalau kata pukul 3 petang tu memang taubat, aku pun tak pergi deh. Jadi lagu mana? Pukul 10 lah kita pun. Jadi sini mazhab Imam Syafi'i kita, dia kata kalau kita pergi batal puasa kita, puasa ni tu kita batal kerana nak pergi majlis undangan dia, hukum dia makruh. Diteguh. Tak dosa dah, diteguh. Kemudian Imam Syafi'i kata kita nak qada balik puasa sunat ke, dia sunnah kalau kita nak qada balik kerana kita batal dia. Kalau nak qada, Imam Syafi'i kata harus. Nak qada boleh, tak si qada boleh. Kenapa tak? Betapa ringannya supaya gilah hak paling molek lagi. Gi makan, molek lagi. Ahli jemaah, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak hadis Nabi pernah royak. Kalau kita lapar, tok imam tengah semaya dah. Kita berasa lapar sungguh, makan dulu. Makanlah roti sekeping gapalah ni orang kata dia. Apa ni alah perut, mari semaya. Jangan ngomong lapar perut ceruk, tu tak kena. Tidak khusyuk dalam semaya punca daripada kita lapar. Supaya juga nak berak, nak kecing, duk tahan-tahan dia saya kau air semaya. Dak, pergi dulu pelesar. Terlewat 2 rakaat, itu tak apa. Tak ada masalah. Muka kita nak urus makan, minum, berak, kecing ni, bukan kita ada masa dia nak mari lapar, dia lapar. Dia nak mari kecing, dia kecing. Gitu. Jadi bila mana kita dijemput dalam satu-satu undangan, kita kena pergi. Dan juga pentingnya kita menjalinkan hubungan baik dengan jiran, dengan saing-saing kita, dengan ahli keluarga kita. Hak kita dah sebut silaturahim. Hak tu memang kena kemah keming, tak boleh nak gogek langsung. Sebab silaturahim ni dia boleh menjejahkan amal ibadah kita hak lain kalau kita tidak memenuhi dia. Mana kalau kita pergi kucar dia,
gi kucak akta silaturahim tu, ibadah-ibadah kita lain boleh rosak. Nabi kata la yadkhulul jannah al-qati'. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang mutus silaturahim. Besar tu. Dan Nabi royak gitu besar. Mana tak masuk syurga. Bermaksud kalau kita amal ibadah kuat dalam masjid, kita mari semua dengan zikir, dengan wirid, dengan baca Quran, majlis ilmu. Tetapi dengan ahli keluarga kita memang kita putus silaturahim. Tak sesiung bangun syurga lah. Penak saja main masjid. Hak tu besar lagi. Besar hak tu dulu. Kita kadang-kadang di jemaah, bukan kata korang hamba sendiri, anak-anak saudara kita, kau waris-waris kita, kadang ada problem sesama mereka. Kerana mungkin harta, sebahagian tanah sekeping, kau gapo, makan lain sikit, kau sepadan, kau. Hak tu balah kucur daripada benda setara tu, siapa amal ibadah kita habis. Haji, umrah kita habis kerana benda tu. Kita tak sih lah. Lah kita baik dengan anak-beranak kita, kalau kata perlu halal lah pergi ke dia. Jangan duduk bimbang bawa rumah tanah sekeping boleh buat rumah gapo bui lah. Hak Nabi janji, maksudnya hak Allah nak bui atas Nabi janji ni banyak harta ni. Antaranya ahli jemaah kalau tak ada rumah, Nabi kata buatlah solat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur atau selepas zuhur, bunyalahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala ni Nabi ayat, Allah Subhanahu wa taala akan bina rumah kita di syurga. 4 rakaat sebelum asar, sebelum zuhur, ataupun buat 4 rakaat selepas zuhur. Beres lalu. Janji Nabi. Tetapi kerana janji Nabi banyak tidak nampak di dunia. Hak nampak sana. Hanya orang yang nampak sana dengan masuk beriman, dia yakin boleh ke dia. Kita tak yakin, kita berasa nak juga hak dunia. Memanglah hak dunia ni Allah tak kata apalah, payah nak pelepah dia. Pakat molek bicar. Benda tu kita hamba pun sendiri setakat boleh royak lah. Bicar supaya royak ke dia penting sekali silaturahim ni. Tak siwi putus. Nah, sebab kalau putus hak ni amal ibadah hamba, amal ibadah dia mau tak ada bersatu. Ibarat kita nak minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada api neraka. Hak tu memang hari-hari nak kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Minta baik dunia akhirat. Pak kita kata wa qina azabannar, dan jauhlah aku daripada azabannar, azab api neraka. Kita minta jauh. Hak tu memang jelas. Setiap masa kita sebut. Tetapi perasa dok ramai mana orang hak dekat dengan api di dunia. Ya isap rokok. Putus rokok tu dalam seci 2 eci lah. Panah tu. Hak tu dia tak si lepas. Hak dia nak minta lepas tu. Akhirat ya Allah. Azab an-nar, azab api neraka lah. Hak sini ya tak si. Pada hak sini lah hak jadi punca. Tu tak boleh jauh daripada azab api neraka. Silap-silap doa kita Allah tidak mustajab. Kerana buat perkara yang haram. Isap rokok ni bagi haram. Hamba pernah royak ada sekali itu sore tu email. Ni cerita ni bagi orang isap rokok ni, orang kata buat sakit hati. Sebelum nak masuk masjid, dia duduk tepi tu naik motor, hamba nak pergi ceramah malam tu, dia isap rokok. Kita pun ambil semaya gapo nampak lah dia. Tak tahu ke dia tu email. Mari dah semaya. Lepas tu habis semaya dia pun tolaklah kita ceramah dia. Dia tolak kita ceramah tu. Masa dia tunduk tu jatuh kotak dahi, kerupuk dia pubung balik dengan meceh. Ni memang kelas A lah. Hamba pun pergi ceramah, dia duduk luar situ. Dia tepi kolah. Dia isap rokok. Bagus punya A punya tak email. Cerita lama dah lah ni. Hamba daripada tajuk Isra' Mi'raj malam tu, hamba tukar ke tajuk bak rokok. Hamba beri rapat jik bak rokok. Dia duduk situ lah kali tak isap rokok dah. Hamba tengok tak kacau dah, tak ada lepas so dia senyap. Iso tak masuk dalam, tak jadi tak email, hamba pun jadi tak email. Kita tengok belakang tak ada. Rapat jik lalu kalau bak rokok kerana apa? Benda haram. Semua ulama satu dunia gazet haram. Kalau berasa kita nak jauh azab api neraka, buktikan di dunia api rokok tu kita boleh tinggal dah. Ni api rokok tak boleh tinggal, minta jauh pada azab neraka. Jauh beza.
balik pada tadi ada jemaah, dengan saudara mara jangan putus silaturahim. Kita tengok contoh-contoh dalam sirah Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Nabi, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas antara orang yang awal masuk Islam selepas pada selepas pada Abu Bakar, Ali dan sebagainya. Dia antara orang yang awal. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia merupakan seorang yang penyayang dan anak yang disayangi oleh kedua ibu bapa dia. Luar biasa. Arab ni kalau daya sayang memang luar biasa. Ambo hari-hari main dengan pupu Arab ni. Tempat kerja ambo tu 70% orang Arab. Dan kita tahu, contoh raya, kita raya cuti seminggu katakan. Dua minggu baru ni masuk kerja, jumpa dengan pak dia, peluk, cium pipi, cium tangan. Nak raya bila lama tak jumpa pada seminggu. Pesing dia bila dia sayang lagu tu. Peluh tak peluh nombor 2, tak hadap berasa apa. Kita pula berasa lemah dia. Oh, pak dia peluk sungguh. Oh, lama tak jumpa, taqabbalallahu minkum min 5 orang mai lekor letih kita. Jadi tadi yang mana cerita apa? Amai ingat muka letih hari ni. Kan? Isa aku tak habis dah rasa dia. Allahu akbar. Baiklah, tak apa. Jadi apa ni, orang yang harap ni, dia lama mana tak jumpa dengan kita, dia tunjuk rasa kasih sayang dia. Jadi kita dengan ahli keluarga kita pun kasih sayang kena lagu tu. Jangan putus, kerana dengan putus kasih sayang ibadah hak kita dah buat selama ni rosak saja. Sa'ad bin Abi Waqqas, cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan cerita rokok. Dia ambil tak ditubik kerja pukul 9:30 letih dah. Kau mari-mari ke apa, minum air ke apa, marilah mesti. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, anak yang paling dikasihi, dan dia mentaati kedua ibu bapa dia. Cerita dia dengan mak dia ni, cerita nak suruh jangan putus silaturahim. Mak dia cabar dia. Mak dia kata, kalau mu nak masuk Islam juga, mu nak kekal dalam Islam Sa'ad, maka aku akan mogok lapar kepadamu. Maknanya mogok lapar ni bukan benda baru. Daripada zaman Nabi lagi mogok lapar. Mana tak makan, tak minum, siapa jatuh pesel mungkin mati. Sa'ad, kalau mu sanggup dengan Islam, aku nak buat lagu tu. Gapa dia Sa'ad kata? Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, mak, dalam bahasa Kelantan mudah kita, mak, kalau kata tu hewi 100 nyawa ke mak, setiap nyawa tu tubik sekali, hamba tak akan gogek dengan Islam. Bagaimana? Terkejut mak dia. Maknanya dia nak kekal dengan Islam, tapi dia hormat mak ayah dia. Saya lagi ke mak dia, dia duduk sekali dengan mak dia, walaupun mak dia tidak Islam. Begitu juga kalau kita tengok cerita Abdullah bin Ubay, bapa munafik di Mekah, di Madinah. Abdullah bin Ubay, anak dia nama Abdullah juga. Orang Arab ni tak pelik kalau nama Abdullah bin Ubay, biasa ya. Kita orang Melayu ni cutera awak kita, nama kita Yusuf, pun nama anak kita Yusuf. Oh, memang terkejut dah. JPM pun tak saya terima berkali, tapi boleh dalam agama kita, boleh. Tak pelik. Arab lagu tu berlaku, Ahmad bin Ahmad, 3 kali Ahmad apa ada. Cerita Abdullah bin Ubay, anak dia Abdullah ni, betapa sayang dia kepada pak dia, sekalipun dia tahu pak dia ni bapa munafik di Madinah. Abdullah, dia masuk Islam, dia antara sahabat Nabi. Abdullah ni anak kepada Abdullah bin Ubay, itulah, faham tak? Abdullah ni dia taat kepada ayah dia. Sampai satu masa dia pernah tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, sekiranya ada nama ayah aku ni termasuk dari senara orang yang mu nak pacung, hak mu nak bunuh kau, ya Rasulullah, menggoyak aku dulu. Sebab sebelum tu beberapa ayat Quran turun pasal munafik berkaitan dengan ayah dia. Antaranya dari surah Al-Munafiq, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah. 8 ayat mula-mula surah Al-Munafiqun direct rujuk kepada Abdullah bin Ubay. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau nama pak aku ada tu, wayakkan akulah, biar aku sendiri pergi pacung kepala dia. Lagu mana? Dia sendiri nak pergi pacung kepala pak dia. Supaya apa? Kalau aku pacung tak apa, aku sendiri. Aku tak siap orang lain pacung, takut aku berdendam dengan orang tu.
Rasulullah kata tak, jangan, tak boleh. Buat baik dengan pokmu. Oh, dia pergi buat baik sungguh. Siapa pok dia ni bapak munafik. Pok dia kata, Abdullah, mungkin jumpa dengan Nabi, tolong pinjam, tolong pergi minta dengan Nabi jubah dia. Kalau aku mati aku nak pakai jubah dia di tubuh aku. Nah. Ini Abdullah ni pergi jumpa dengan Rasulullah bui apa semua. Tapi kisah ni kena faham molek lah. Bukan dengan maksud Rasulullah tu mengakui kemunafikan Abdullah bin Ubay tu, tetapi Rasulullah menghargai permintaan anak dia tu. Nah, sebab apa? Sebab takut terjejahnya reputasi sahabat. Sebab Abdullah bin Ubay ni walaupun dia munafik, dia tetap dikira sahabat, tapi sahabat yang munafik lah. Nah, jadi Rasulullah apa tak ambil tindakan atas dia? Sebab Rasulullah takut reputasi di kalangan sahabat ni tak comel. Jadi Rasulullah pun kata, tutup buk, sipes, senyap-senyap, bagi buat urusan popok kita. Sebab tu ada salah seorang sahabat yang Nabi percaya, nama dia Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani ni dia adalah penyimpan nama-nama munafik di Madinah. Dia sipes belakang nama dia ni, antaranya nama Abdullah bin Ubay. Sayyidina Umar pernah kita tanya dia, wahai Huzaifah, boleh tak mengayatkan aku dalam senara nama tu siapa dia orang munafik ni? Huzaifah pergi dengan janji Rasulullah, dia tak cerita, langsung tak ayat. Siapa lah Rasulullah wafat dan zaman pemerintahan Umar pergi jumpa, dia kata, wahai Huzaifah, dalam senara nama munafik Nabi suruh mencatat tu sebenarnya ada nama aku ke tak? Tu yang dia nak tanya, bukan nak tanya siapa dalam tu. Huzaifah kata, nama mu tak ada, tersudut bimbang. Lega dia. Betapa sahabat Nabi yang Nabi sudah akui dapat syurga pun duk takut tersenara dalam itu. Jadi di sini kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia taat kepada mak dia, dia buat baik kepada mak dia. Begitu juga Abdullah bin Ubay, taat kepada mak ayah dia walaupun ayah dia munafik. Jadi kita kalau dengan anak beranak kita, dengan ayah mak ayah kita setara mana sangat nak lawan dia. Biarlah mak ayah kita ni kedai setakat mana. Ada satu cerita kisah seorang sayamba. Masa mengaji tu, kita ngaji degree, dia ngaji masters dalam bidang agama. Jadi dia cerita kamu ayah dia ni semasa dia sekolah menengah, ayah dia ni selalu cerah semua. Nikah cerah ni. Dia kata penuh ayah dia ni bawa orang tino masuk dalam rumah, ada duduk boleh seminggu dua, lepas tu orang lain pulak mari. Nah, dia dengan ayah dia memang tak berani nak tegur. Silap tegur peleping, silap tegur sepak anak. Jadi ada 3 beradik dia, antaranya dia ni nak ceritanya Allah beri rezeki ke dia jumpa jalan agama, ngaji dalam agama sampai PhD. Dan hamba berhubung dengan dia sekitar awal tahun 2000 itu, dia cerita pasal ayah dia masih sihat ke apa. Cuma hak backing dulu tak ada, lakinya tua dah. Hak debel dulu kurang dah lah, pasal ada kecil manis, darah tinggi, apa-apa semua ada lah. Jadi dia kata semasa ayah dia tua ni lah, dia mengambil kesempatan dengan ilmu dia ada nak betul ayah balik. Daripada tidak semaya penoyak hak sungguh dia oyak hamba dulu, hamba terkejut. Hak tino masuk tubik tu sahah. Atas katil tu kalau jumpa botol arak tu biasa, dia kata. Hak tu hamba kata, ya Allah hantar boleh hidup Syekh. Dia kata lagu tu lah sekolah rendah, sekolah menengah duk tengok benda tu, dia kata. Tapi ayah dia tidak pernah tinggal duit ke anak. Kalau ayah dia nak pergi Kuala Lumpur, mana dia cerita ni, dia duduk Johor dah. Ayah dia nak pergi Kuala Lumpur 3-4 hari, dia pergi ke anak, ambil kamu 100 bak duit dapat mewah, tapi tidak berkat duit. Tidak berkat. Orang lagu ni lagu tu lah Allah Subhanahu Wa Taala uji dah. Alhamdulillah di saat-saat akhir bila usia dah tua, Allah beri peluang umur kepada dia lagi, dia dah taubat semaya gapo semua comel-comel lebih kurang. Dan sekitar 2010 ayah dia meninggal. Alhamdulillah umur Allah Subhanahu Wa Taala dia. Sebab tu kita kena sedar baik-baik hak bab umur ni. Nabi kata a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Nabi kata umur umat aku duduk di kalangan ataupun duduk di antara 60 60 hingga 70. Bermakna kalau kita 70 lebih tu rizak berat benar dah tu. Nabi pun 92. Kalau umur 60 lebih tak sedar lagi, tak si mai masjid lagi, tak si amal ibadah, subhanallah. Memang satu kesilapan besar.
Takut Allah Subhanahu Wa Taala uji, jatuh sakit, duduk atas katil tak boleh mari masjid. Umur panjang tapi menyusah ke anak cucu. Tu kita tak sih. Sebab tu Nabi kata, doalah minta jauh daripada tua nyanyuk hok menyusah ke orang lain. Arzalil umuri. Nabi tegur. Nabi suruh kita doa gitu. Supaya kalau kita tua kita tak nyusah ke orang. Baik mati muda. 50 mati, selesai masalah. Maknanya supaya umur ini yang kita ada kita manfaatkan. Jadi dalam bab silaturahim tadi, siapa pun kita tak buat baik tu, mak ayah kita ke, adik-beradik kita ke, kita jalin balik supaya amal ibadah yang kita buat selama ni diberkati dan juga mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak perlu kita malu. Kita perebuh diri kita semata. Royak okey, halik kahwin Allah. Kalau demo duk kerah lagi, tu urusan demo lah. Kahwin tak ada apa dah. Kahwin kira kahwin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak bawa diri kahwin. Royak tu biar mari dengan ikhlas, biar mari dengan keazaman. Dia tak say royak mulut tubik saja, dalam perut tak say lepas mana. Contoh yang paling mudah kita tengok, pagi raya. Ini satu budaya yang menjadi budaya dan adat dalam masyarakat Melayu kita. Yang hamba tengok dan juga hamba baca daripada banyak pandangan ulama ataupun orang yang pakar dalam bidang agama tak berapa comel. Tapi jadi budaya dalam masyarakat Melayu kita. Iaitu kita buat satu majlis khusus nak minta maaf pagi raya, tak comel. Mak ayah duduk depan atas kursi, anak-anak pun mari sore minta maaf, tak comel. Bapa tak comel, ada 2-3 perkara. Kalau dengar molek-molek boleh terima sebenarnya. Antaranya hamba singkatkan, hamba mudah pendek ke dia. Kalau kita buat lagu tu, dia akan menyebabkan kita ataupun anak-anak kita dia ada sindrom. Satu sindrom dia sebut sebagai sindrom lambat nak minta maaf. Dia buat dosa, katakan dalam bulan Ramadan, satu Ramadan buat dosa kita, dia ngenak ke ayah dia gana-gana ke, dia pun tahu. Tunggu raya lah, nanti raya kita boleh minta maaf. Jadi dosa tu dia duduk sipeh tak apa, takut dia pergi buat dosa-dosa lain lagi banyak. Dia pun mari pagi tu baru dia minta maaf. Satu. Yang kedua, kalau Allah pendekkan umur dia, bini kita lah katakan, pagi raya pun bini kita minta maaf kita, katakan dia apa buat benda tak comel, buat satu benda dosa dengan kita, katakan dia tubik ke jalan ayon mo kata ayat kita, katakan dia pun tak minta maaf lalu, dia tunggu pagi raya. Kalau Allah pendekkan umur dia, tidak ke dosa dia, silat-silat tak cium bau syurga, kerana nusyus, tidak taat kepada suami dia. 2 perkara. Maka balik kepada tadi, kalau buat biasa itu tak comel, kerana puak-puak ni orang yang nak mari minta maaf ni akan tunda kesalahan dia tu untuk minta maaf. Dan juga perkara ketiga, orang yang nak beri maaf ni, dia payah nak beri kemaafan dengan keikhlasan. Sebab dia akan mikir, moga hari raya kan, tak apalah aku maaf lah kamu. Padahal dalam perut tergelegak lagi, tak puas hati lagi. Hak nak minta maaf pula dia tak jelas berhabis. Abang hari tu kan hamba gini-gini, dia tak jelas. Dia kata abang minta maaf lah daripada ujung rambut hingga ujung kaki, tu ya ayat dia nya. Kita pun tak apa dah, maaf lah. Tak sih. Bukan kata tak comel dah nak buat gitu, boleh. Cuma Islam anjurkan salah minta maaf selalu. Cepat, segera. Sebab tu Nabi marah kalau kita terlikah lebih pada 3 hari dok dendeng dengan sayang kita. Kau ngaji dia 3 hari. Tak boleh. Maknanya Nabi kata jangan lebih 3 hari apa? Supaya kita ada satu persiapan. Kalau kata hari kedua baru nak jumpa dengan dia, nak kecek kira, paling tidak dia duk marah mari tu geda lah semata, kita pergi jumpa kecek kira, mungkin dia maafkan kita. Kalau berasa sama sedah nak pergi jumpa tu tak selesai, ambil masa, Nabi beri. Tapi kalau kita nak kupu kesalahan, pagi raya baru nak minta maaf, benda tu tidak comel. Jadi insya-Allah setakat tu dulu ahli jemaah sekalian. Semoga memberi manfaat kepada kita bersama, dan insya-Allah kita akan sambung kitab kita pada minggu hadapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala Muhammad wa alihi. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.